Hari ini kita nak dengar kisah haiwan dalam Al-Quran. Adik-adik, haiwan apakah itu ya? Itu ikan paus lah. Ikan paus ataupun ikan nun disebutkan Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 142. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. Wah, Masya Allah. Mari kita dengar pula kisah di sebalik surah ini. Alhamdulillah, yay! Kisah ikan nun dan Nabi Yunus. Nabi Yunus telah lama berdakwah kepada kaumnya, namun hanya sedikit yang mahu beriman. Lama-kelamaan, Nabi Yunus berasa putus asa hendak meneruskan dakwanya itu kerana setiap hari ada sahaja penentangan kaumnya terhadap dakwah yang dilakukannya. Pada suatu hari, Nabi Yunus pergi ke tepi pantai untuk menghiburkan hatinya dengan melihat kapal-kapal dagang yang berlayar. Tiba-tiba, terdetik hatinya untuk pergi jauh dari kaumnya yang degil dan engkar tersebut. Lalu, baginda meminta izin dari salah seorang nahkoda kapal tersebut untuk ikut berlayar. Nahkoda kapal tersebut memerhati sifat dan akhlak Nabi Yunus. Setelah berpuas hati bahawa Nabi Yunus seorang yang baik-baik, nahkoda tersebut membenarkannya untuk menaiki kapal dagangnya. Meskipun begitu, Nabi Yunus tetap memikirkan nasib kaumnya yang telah ditinggalkannya itu. Namun, baginda sedar tidak ada apa yang boleh dilakukannya lagi kerana kini dia telah berada di tengah lautan yang luas dan saujana mata memandang. Menjelang petang, cuaca yang cerah dan baik telah bertukar secara tiba-tiba. Laut yang sedari tadi sangat tenang bertukar menjadi begitu bergelora sekali. Suasana di atas kapal menjadi kacau bilau kerana masing-masing sedang ketakutan melihat suasana yang tegang itu. Nahkoda kapal memerintahkan agar para kelasi membuang segala barang-barang yang terdapat di atas kapal ke dalam laut untuk mengelakkan kapal dari tenggelam. Namun, setelah habis dibuang semua barang-barang, kapal tersebut masih tidak dapat dikawal haluannya. Nahkoda itu pun berfikir, tentu ada seseorang yang sedang dimurkai Allah berada di atas kapal tersebut. Nahkoda memutuskan untuk melakukan undian. Siapa yang terkena undian akan dicampak ke laut sebagai korban. Undian tersebut telah terkena kepada Nabi Yunus. Nahkoda kapal merasa serba salah kerana Nabi Yunus kelihatan seperti orang baik-baik. Namun, setelah 3 kali undian, Nabi Yunus akhirnya rela untuk terjun ke laut. Seekor ikan nun telah menelan tubuh Nabi Yunus. Selepas itu, laut kembali menjadi tenang dan pelayaran diteruskan semula dengan lancar. Sedangkan Nabi Yunus pula mendapati dirinya berada di dalam perut ikan yang gelap gelita. Sepanjang berada di dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus tidak makan dan minum. Bibirnya tidak putus-putus berzikir memohon keampunan daripada Allah. Zikirnya itu telah tercatat di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Anbiya ayat 87 yang bermaksud, tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Setelah berada selama 40 hari 40 malam, maka Allah memerintahkan ikan nun berenang ke tepi pantai. Nabi Yunus telah dimuntahkan kembali ke daratan setelah doa taubatnya diterima Allah. Nabi Yunus terdampar di bawah pokok labu yang berbuah lebat dan ranum. Baginda pun memakan buah tersebut untuk memulihkan tenaganya kembali. Setelah meminum air yang terdapat berhampiran dengannya, Nabi Yunus benar-benar kembali bertenaga. Baginda bersyukur kepada Allah dan kembali ke kampung halamannya. Kepulangan baginda disambut dengan meriah sekali. Rupa-rupanya, pemergian Nabi Yunus telah menginsafkan kaumnya, lalu mereka telah beriman kepada Allah. Nabi Yunus sangat bersyukur dengan kurniaan Allah tersebut, lalu hidup dengan aman bersama kaumnya. Wah, Masya Allah.